Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya maka kita dapat sama-sama lagi mendengar tazkirah ataupun kuliah yang akan saya sampaikan. Pada detik ini saya akan menyampaikan tazkirah ataupun kuliah. Kita mendengar kalam junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hadis yang ke-37, iaitu hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang ke-37 ini merupakan hadis qudsi, hadis qudsi. Hadis ni dia banyak kategori lah, ada dua lah. Kategori yang ni pertamanya hadis daripada Nabi SAW lah, dan yang kedua ialah hadis qudsi. Hadis qudsi ni lafaz daripada makna hadis tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz hadis ini dilafazkan oleh junjungan kita, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang ke-37 ini berbunyi an Ibni Abbas, daripada Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala. Nabi SAW daripada Ibnu Abbas, dia berkata daripada Rasulullah SAW telah meriwayatkan daripada Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, annahu qala, Allah Ta'ala telah berfirman. Hadis qudsi ni ulama menyebut mungkin disampaikan kepada Nabi SAW sama ada melalui ilham ataupun melalui mimpi. Mungkin melalui mimpi ataupun melalui ilham. Berbezalah kalau kita kata Al-Quran, lafaz dan maknanya itu datang daripada direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi ni pula ialah maknanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dilafazkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya baca satu persatulah sehingga habislah. Apa Allah Taala telah berfirman, innallaha katabal hasanati wassayyiati thumma bayyana dzalika. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah menetapkan adanya kebaikan dan juga keburukan, kemudian dia menjelaskannya. Maknanya kehidupan manusia, kehidupan kita di atas muka bumi ini ada baik, ada buruk, ada baik, ada jahat. Allah Ta'ala menjadikan manusia di atas muka bumi ini, makhluknya, kita sebagai bernama manusia ini, kadang-kadang ada yang buat baik, kadang-kadang ada yang buat jahat. Allah Ta'ala tidak tinggal kita begitu sahaja. Maknanya Allah Ta'ala menulis, Allah Ta'ala katabah, menulis. Allah Ta'ala menyuruh malaikatnya, malaikat raqib, malaikat atid, untuk mencatat amalan kebaikan dan juga amalan keburukan. Yang mana amalan kebaikan dan keburukan itu di akhirat kelak nanti akan dipertanggungjawabkan kepada kita. Jika banyak amalan buruk yang kita lakukan, maka kita akan menanggunglah di akhirat nanti dengan
balasan-balasan yang tertentu. Jika amalan kebajikan yang kita lakukan banyak, berat timbangan kita, maka Allah Ta'ala akan membalas kita dengan balasan yang setimpal. Baik, apa yang Allah Ta'ala jelaskan? Thumma bayyana zalika. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan keburukan dan kebaikan tersebut. Bagaimana? Faman hamma, barang siapa yang berniat bihasanatin, untuk melaksanakan, untuk mengerjakan amal yang baik, amal yang baik, falam ya'malha, kemudian dia belum melaksanakannya lagi. Dia dah niat dah nak buat perkara yang baik, tetapi dia belum melaksanakan lagi. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Maknanya dapat pahala penuh, Maknanya dia baru berniat hendak membuat kebaikan, maka Allah Ta'ala akan mencatat baginya, tapi dia tak sempat nak melaksanakannya, maka Allah Ta'ala akan mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna ataupun pahala penuh. Mungkin kalau 10/10, gitulah. 10/10, maknanya orang itu dia berniat, maknanya dia berniat nak melakukan suatu amal, suatu amalan. Contohnya dia berniat nak solat tahajud, dia nak bangun malam untuk menunaikan qiyamul lail. Dia dah berazam dalam hati dia, dia dah kejut, dia dah letak dah jam ataupun penggera untuk dia bangun pada waktu malam, tetapi dia tidak bangun. Contohnya dia terlampau nyenyak tidur dan sebagainya, maka dia telah berazam untuk melaksanakan amalan tersebut, maka Allah Ta'ala akan memberikannya, membalas dia dengan pahala yang penuh, hasanatan kamilah, dengan pahala dengan kebaikan yang sempurna. Ataupun dia nak puasa pada esok hari, dia dah standby dah, dia dah bersahur dah, tiba-tiba mungkin ada satu halangan yang tidak boleh dapat dielakkan, contohnya, maka dia terpaksa membuka puasa, contohnya, maka dia mendapat pahala yang sempurna. Baik, banyaklah hadis-hadis ataupun ayat Al-Quran yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ni memberikan pahala kepada orang Islam, kepada hamba-hambanya dengan berlipat kali ganda. Antaranya kalau kita tengok ayat Quran, bab orang yang bersedekah hartanya di jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan, masal itu perumpamaan orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah itu seperti sebutir biji benih, seperti biji benih yang menumbuhkan 7 buah tangkai, dan pada masing-masing tangkai itu terdapat 100 biji. Kalau kita darat 700, ada 7 tangkai, setiap tangkai itu ada 100 biji, 700 pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini menunjukkan bahawa bagaimana Allah Ta'ala ni dia yang nak beri pahala. Allah Ta'ala yang nak beri pahala, dia pencipta kita. Maka kita nak petikai apa? Maknanya kalau macam tadi Allah Ta'ala kata dia akan, walaupun dia tak buat kebaikan, tetapi dia ada niat nak buat kebaikan, kemudian tiba-tiba dia terhalang oleh sesuatu yang menyebabkan dia tak melaksanakan kebaikan tersebut, amal soleh tersebut, maka Allah Ta'ala tetap memberi dia pahala yang sempurna, pahala penuh. Maknanya kalau kita tengok ayat Quran yang lain, maknanya ayat yang saya baca tadi, tidak hairanlah, maknanya Allah Ta'ala ni pahala dia yang bagi. Begitu juga contohnya orang yang berpuasa kan, dalam hadis Nabi SAW, daripada Abu Hurairah,
Rasulullah SAW sebut, bersabda, illa siyam fa innahu li, kecuali puasa, puasa, fa innahu li, sesungguhnya aku yang memberi pahala lah, kembali kepada Allah SWT. Wa ana ajzi bih, maknanya Allah Ta'ala yang membalas pahala kepada orang yang berpuasa, mengikut tingkatan masing-masing lah. Setengah ulama sebut mengikut tingkatan takwa ataupun mengikut tingkatan kesabaran mereka semasa berpuasa. Jadi nak menunjukkan pahala ni adalah terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita faham daripada hadis Nabi ni, barang siapa yang berniat melaksanakan kebaikan, kalau buat lagilah pahala berlipat kali ganda lah. Tapi kalau tak buat pun, maknanya baru niat sahaja, maka Allah Ta'ala akan memberi pahala tanpa kurang sedikit pun, dapat juga pahala penuh. Baik, sambungannya daripada hadis qudsi ni, wa in hamma biha fa'amaliha katabahallahu lahu indahu ashar hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah. Ni jika dia berniat, dia nak buat kebaikan kan, fa'amaliha, kemudian dia mengerjakannya, dia niat esok dia nak berpuasa, kemudian memang dia bangun sahur, memang dia puasa, memang dia laksanakannya, katabahallahu indahu asyra hasanatin, maka Allah akan mencatat baginya dengan 10 kebaikan. Tadi maka penuh dah, wallahu alam, mungkin 10 lah. Kemudian yang kali ni kalau dia buat lagi lah, Allah Ta'ala bagi dia pahala 10 kebaikan, ila 700 di'fin, sehingga 700 kali lipat, 700 kali ganda, 700 kali ganda, sebagaimana ayat Quran yang saya bacakan tadi kan. Ila ad'afin katsirah, bahkan berlipat-lipat kali ganda lagi banyaknya. Terserah kepada Allah SWT. Itu tadi baru niat, tak buat dapat pahala penuh. Tapi kalau dah niat buat pula, maka Allah Ta'ala akan gandakan lagi pahala tersebut, bukan setakat 10, sehingga 700, kemudian lebih lagi, beratus-ratus kali ganda tu. Itulah pemurahnya, maha pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang melaksanakan amal kebajikan, yang melaksanakan amal soleh. Menurut setengah ulama, pahala berganda-ganda tu mungkin menurut kita kata aras keikhlasan, bagaimana kesukaran dia melaksanakan, ikhlasnya hamba tersebut melaksanakan amal kebajikan. Kadang-kadang kita nak buat amal soleh ni, mungkin ada gangguan-gangguan tertentu yang menghalang kita, mungkin sedikit sebanyak, boleh, itu terserah kepada Allah SWT. Dia yang memberi pahala. Baik, seterusnya saya sambung, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan sebaliknya, ini sambung hadis, apabila dia berniat untuk mengerjakan amalan keburukan. Seseorang hamba, kadang-kadang kita ni ada yang buat baik, ada yang buat jahat, ada yang berniat buat buruk, dia berniat nak buat amalan yang buruk. Falam ya'malha, kemudian dia belum melaksanakannya, adalah halangan dia, dia nak buat benda yang buruk tetapi dia tak laksanakannya. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Ini maha pemurah Allah Ta'ala juga. Maknanya orang yang dia berniat untuk melaksanakan satu amalan yang jahat ataupun amalan yang buruk, amalan yang dilarang, yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian dia nak buat tersebut tapi dia tak buat, dia tak jadi buat, adalah benda sebab dia tak jadi buat tu, maka Allah Ta'ala akan catat baginya dengan pahala yang sempurna juga, macam tadi jugalah. Maknanya pahala yang sempurna. Sebab apa? Sebab dia tak buat, dia tak jadi nak buat, dia tinggalkan perkara tersebut. Setengah ulama sebut mungkin dia bergantung kepada
bergantung kepada bagaimana dia meninggalkan perkara tersebutlah, meninggalkan perkara yang jahat yang dia nak buat tersebutlah. Kadang-kadang dia dah contoh, kita kata contoh macam mana, contoh dia nak buat jahat, dia nak buat apa, contohnya dia ada orang ajak dia, contohnya dia minum arak, contohnya berjudi lah, contoh berjudi. Dia dah duduk dah depan kedai nombor ekor kan, dia memang nak berjudi dah. Tiba-tiba dia dah nak beli dah ni judi, tiba-tiba dia rasa panas, contohnya lah, rasa panas, dia takut dengan dia teringat dekat ustaz dia cakap jangan, tak boleh berjudi, haram kan. Jadi dia segera dia tak jadi beli nombor ekor, contohnya tak jadi dia nak beli nombor judi, tak jadi dia nak berjudi. Dia takut menggigil tangan dia, takut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini Allah Taala akan balas dia dengan apa, bihasanatin, ni Allah Taala sebut tadi ni, Nabi sebutnya apa, hasanatan kamilah, dengan pahala yang sempurna. Tapi kalau dia nak beli dah judi, nak beli dah nombor ekor, tapi dia tiba-tiba dia tak jadi. Dia tak jadi sebab apa? Dia tak jadi sebab contohnya baru nak beli, tengok dia ada kawan dia lalu situ, ataupun ada kawan dia sedang tengok, jadi dia malu. Bukannya dia takut, malu dengan makhluk. Dia malu sebab nanti kalau dia beli tersebar di serata dunia, contohnya tersebar di kampung, di grup-grup WhatsApp viral ke, si Mamat ni beli main judi dan sebagainya, maka dia malu, maka itu tidak dikira, setengah ulama dia tidak dikira sebagai satu amalan kebajikan lah, sebab dia meninggalkan amalan keburukan tu bukan kerana Allah Ta'ala, bukan kembali kepada Allah, tetapi disebabkan oleh malu kepada makhluk. Jadi kita tak nak lah macam tu. Kita tinggalkan amalan keburukan tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Bahkan dalam kebanyakan syarah hadis pun menyebut, kadang-kadang dia bergantung kepada amalan kita ni, bergantung kepada masa, ataupun amalan kita ni bergantung kepada suatu tempat, sebab tu kalau kita tengok bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW, antaranya kalau yang ada setengahnya, contohnya ni, sahabat Nabi SAW menyebut, wa kana jama'ah minas sahabah yattaquna sakanal al-haram. Sebahagian daripada sahabat ni dia takut nak duduk di rumah di tanah haram. Kenapa? Kerana dia takut melakukan dosa di tanah haram. Wa kana Abdullah bin Amr al-As yaqul al-khati'ah fihi a'zam. Kerana apa? Kerananya dosa di tempat tersebut lebih besar. Ni sahabat Nabi, dia takut, maknanya kalau dibandingkan dengan tempat tu gitulah. Ataupun masa, orang yang melakukan maksiat pada bulan puasa, maka pahalanya dosanya lebih besar lah berbanding dosa pada bulan lain. Sebab bulan puasa terang-terang lah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, tiba-tiba dia melakukan dosa, maka Allah Ta'ala akan membalas dia dengan balasan yang lebih berat lagi. Baik, sambungan pada hadis tadi, wa in hamma, tadi dia dah berniat nak melaksanakan keburukan tapi dia tak laksanakan, maka Allah Ta'ala akan bagi dia satu pahala kebaikan, kebaikan yang penuh kan, hasanatan kamilah. Kemudian ini wa in hamma, dan apabila dia berniat biha, untuk melakukan keburukan, fa'amaliha, dan mengerjakannya. Ini memang dia niat, kemudian dia buat juga. Dia dah niat dah, tiba-tiba dia buat juga. Katabahallah, maka Allah akan mencatat baginya, katabahallahu lahu, mencatat baginya, sayyi'atan wahidah, akan mencatat baginya satu keburukan sahaja. Inilah rahmat Allah SWT ni kepada orang Islam, kepada hamba-hambanya. Kalau kita dengar tadi,
kalau dia buat baik, Allah Ta'ala lipat kali ganda pahalanya sehingga 10 kali ganda, kemudian lebih kepada 700, sehingga berlipat-lipat kali ganda. Tetapi jika dia melaksanakan amalan keburukan, dia dah berniat, kemudian dia melaksanakan amalan keburukan, maka Allah Ta'ala akan mencatat baginya dengan satu sahaja, sayyi'atan wahidah, iaitu satu sahaja keburukan. Dicatatkan bagi satu keburukan sahaja. Inilah sifat, tidak ada tambah, tidak ada kurang, tak macam dia tidak macam amalan kebaikan. Inilah sifat rahmat Allah. Allah Ta'ala beri kepada hamba-hambanya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan umat akhir zaman. Kita sekarang ni berada di antara umat akhir zaman yang kita kata cabaran kita sangat besar. Kita nak melaksanakan amalan soleh, kita nak melaksanakan amalan keburukan, memang kita terkongkong ataupun mungkin sukar bagi kita kan. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala sebut di sini melalui lafaz Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kita satu peluang untuk kita melakukan amal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Bila kita laksanakan amal soleh dengan banyak, maka kita akan mendapat pahala yang berlipat-lipat kali ganda kan. Sedangkan jika kita melakukan amalan yang buruk, maka hanya satu sahaja dosa ataupun yang dicatatkan bagi kita. Inilah sifat Maha Pengampunnya Allah, Maha Pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain dan tidak bukan satu hadiah kepada umat akhir zaman inilah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Jadi semoga hadis yang pendek ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita seharian dan dapat kita sampaikan kepada kaum keluarga dan sahabat-sahabat handai kita yang lain, insya-Allah. Sekian, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.